salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, saya mulakan dengan lafaz Assalamualaikum, salam sejahtera, salam 5 Jamabil Awal 1443 Hijrah bersamaan 9 Disember 2021 kepada semua penonton Tanyalah Ustazah, tahu, faham dan amal yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu kita lagi dalam siaran langsung secara virtual pada pagi Jumaat yang mulia ini atas faktor keselamatan dengan situasi pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ini. Tema yang seperti ketahui umum pada hari Jumaat adalah akidah. Satu topik yang sangat menarik dan agak berat sedikit untuk kita bincangkan. Tetapi kita akan bincangkan dengan cara yang terbaik agar semua penonton dapat menerima input ilmu semaksimal yang mungkin. Topik yang akan diketengahkan pada hari ini adalah gejala agnotisme dalam kalangan masyarakat Islam masa kini dan cara menanganinya. Bersama saya pada hari ini bintang-bintang ilmuwan, iaitu di sebelah kanan Profesor Madya Dr. Amirah Atiqah binti Arifuddin, panel akidah dari Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Selamat datang Profesor Madya. Dan di sebelah kiri saya pula adalah Dr. Nur Zahirah binti Ali Khan selaku pensyarah kanan pengajian Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Selamat datang Doktor. Sebelum kita mendalami topik kita pada hari ini, suka saya ingatkan bagi penonton yang ingin bertanyakan soalan ataupun berkongsi sesuatu berkenaan dengan perbincangan kita pada hari ini, bolehlah pergi ke saluran laman Facebook rasmi kami, iaitu Tanyalah Ustazah TV9. Tanpa melengahkan masa yang ada, Doktor dan Profesor, saya nak kaitkan terus dengan persoalan dari penonton kita di laman Facebook. Soalan yang diajukan dari sahabat kita iaitu saudari Ania Nursania yang bertanyakan, Salam Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan agnotisme ini? Siapakah yang mewujudkan fahaman ini? Boleh Ustazah berikan penjelasan dengan lebih detail? Saya mempersilakan Profesor Dr. Amirah Atiqah untuk menjawab persoalan penonton kita di laman sosial Facebook. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi atas peluang yang diberikan untuk bertemu sekali lagi dalam rancangan Tanyalah Ustazah. Terima kasih saudari Pengerusi Majlis Dai Syamimi atas soalan yang dibacakan sebentar tadi. Suka ingin saya terangkan tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi, apa itu agnotism? Agnotism ini merupakan suatu fahaman atau pegangan kepada golongan yang tidak tahu cara untuk mereka mempercayai Tuhan kerana mereka mempunyai sudut pandangan di mana kewujudan Tuhan itu tidak dapat dibuktikan. Jadi, golongan ini dia mungkin merupakan penganut suatu agama, tidak kira sama ada Kristian, Yahudi maupun Muslim sendiri. Jadi istilah agnostik ini sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani di mana a iaitu bermaksud tanpa, manakala gnostikos itu pula yang membawa maksud pengetahuan. Jadi secara dasarnya agnostik ini bermaksud tidak memiliki pengetahuan. Jika dilihat pada Kamus Dewan edisi keempat pula, agnostik ini dia membawa maksud orang yang berpendapat atau berpendirian bahawa hanya sesuatu yang berupa kebendaan sahaja yang boleh diketahui, manakala pengetahuan tentang Tuhan dan segala yang bersifat abstrak tidak mungkin diketahui oleh manusia. Jadi biasanya golongan agnostik ini dia terdiri daripada mereka yang bersifat skeptik. Buat pengetahuan penonton sekalian, beberapa ahli pemikiran agnostik yang termuka seperti Profesor Thomas Henry Huxley memberikan pandangan beliau tentang fahaman agnostik ini. Fakta sampingan, istilah agnostik ini sebenarnya mula diperkenalkan oleh Profesor Thomas Henry Huxley pada tahun 1869 semasa pengajuran sebuah majlis yang berlangsung di London. Beliau berpendapat bahawa manusia ini tidak akan mampu untuk mengetahui asal-usul
dan sebab penciptaan alam semesta, yang walaupun sekalipun manusia ini sedar akan ketidakmungkinan untuk mereka menolak akan kewujudan Tuhan, namun mustahil untuk manusia mengetahui sifatnya Rabb secara mutlak. Di samping itu juga, seorang lagi ahli pemikir agnostik, Bertrand Russell, ini berpendapat bahawa kepercayaan agnotism ini dia terletak di antara fahaman ateis dan theis. Kepercayaan agnotism ini dilihat sebagai kepercayaan di atas pagar, kerana individu itu percaya kepada Tuhan dan pada masa yang sama dia juga tidak percaya. Seterusnya, ini memberikan kesan kepada dia tu beragama tidak dan tidak beragama pun tidak. Begitu. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Madya Dr. Amirah sebentar tadi tentang kepercayaan agnotisme ini terletak di antara fahaman theis dan ateis. Saya beralih pula kepada Dr. Nur Zahirah. Bolehkah doktor kupaskan dengan lebih mendalam tentang perbezaan antara ateis dan agnostik ini? Silakan doktor. Baiklah, terima kasih di atas soalan yang ditujukan oleh Daan Syamini. Para penonton yang dikasihi Allah sekalian, fahaman agnostik ini dari sudut pandangan seperti serupa, akan tetapi dari sudut kefahamannya jelaslah amat berbeza dengan fahaman ateis. Seperti yang dinyatakan oleh Profesor Madya Dr. Amirah sebentar tadi, fahaman ateis yang membawa maksud menolak kewujudan Tuhan ini sebenarnya terbahagi kepada dua kategori. Begitu juga dengan fahaman agnostik. Untuk memudahkan penjelasan ini, saya akan mengulas mengikut pecahan. Yang pertama, agnostik ateis ini menjelaskan bahawa golongan ini menolak terus bahawasanya Tuhan itu wujud. Berbeza pula dengan golongan gnostik ateis yang meyakinkan diri mereka bahawa Tuhan itu tidak wujud. Perbezaan antara kedua-dua jenis golongan ateis ini adalah dari segi penerimaan mereka sendiri terhadap kewujudan Tuhan. Atau senang untuk saya simpulkan di sini adalah bagaimana keinginan mereka itu sendiri untuk menilai kewujudan Tuhan, sama ada mereka di dalam dilema ataupun menolak terus. Seterusnya, bagi fahaman theis pula terbahagi kepada dua juga. Agnostik theis ini menjelaskan bahawa golongan tersebut mempercayai kewujudan Tuhan, akan tetapi mereka berasa ragu-ragu dan tidak yakin dengan kepercayaan tersebut. Atau senang untuk saya simpulkan bahagian ini dengan menggunakan kaedah matematik, iaitu minus and plus. Seperti tadi kita dapat melihat dari sudutnya, iaitu mereka percaya tetapi tidak yakin. Disebabkan oleh itu, saya simpulkan sebagai minus and plus. Bertentangan pula dengan gnostik theis, di mana golongan ini menerima dan mempercayai kewujudan Tuhan dan mereka meyakini bahawa Tuhan itu wujud. Dari sini kita dapat simpulkan pula sebagai plus-plus, iaitu kedua-duanya mempunyai maksud yang positif. Itu cara senang untuk saya simpulkan bagaimana kita membezakan bahawa antara golongan agnostik ateis, gnostik ateis, agnostik theis dan juga gnostik theis. Tentu saja para penonton kita tertanya-tanya dan ingin mengetahui tentang jenis-jenis golongan agnostik ini. Adakah agnostik ini hanyalah terdiri daripada satu golongan sahaja atau sebenarnya agnostik ini mempunyai jenis lebih terperinci? Bolehkah Profesor Madya Amirah Atikah memberi pencerahan tentang perkara ini? Okey, baik. Dalam fahaman agnotism ini, secara keseluruhannya, dia terbahagi kepada 4 golongan berbeza yang mempunyai konsep ketuhanan tersendiri. Okey, so golongan ini sebenarnya dikelompokkan kepada beberapa golongan berdasarkan daripada idea dan hujah-hujah utama yang diberikan oleh para ahli pemikir sebelum Profesor Thomas Henry Huxley tadi. Dia seperti Immanuel Kant, David Hume, Sir William Hamilton dan Herbert Spencer, di mana mereka ini mempunyai pendapat yang berbeza mengenai konsep ketuhanan.
Jadi berdasarkan daripada hujah mereka sebentar tadi, golongan agnostik ini dikelompokkan kepada 4 golongan, iaitu golongan pertama, agnotism lemah dan agnotism tegar. Jadi agnotism lemah ini dia bersifat lembut, bersifat ringan, terbuka atau empirical, atau sementara di mana mereka ni mengesahkan kewujudan Tuhan, dan pada masa yang sama mereka juga merasakan kewujudan Tuhan itu tidak dapat dikenal pasti. Manakala agnotism tegar pula dia bersifat lebih keras, dia tertutup, tegas atau kekal, di mana mereka yakin dan mengesahkan bahawa kewujudan Tuhan ini tidak diketahui dan pada masa yang sama tidak akan dapat diketahui oleh manusia selama-lamanya. Okey. Jadi golongan yang kedua pula ialah agnosticism dan agnostic atheism, di mana agnosticism ini dia merupakan merupakan kelompok yang mempercayai bahawa Tuhan itu wujud, tetapi mereka tidak mengenali kewujudan Tuhan. Manakala agnostic atheism ini pula dia berkait rapat dengan fahaman atheism, di mana mereka ni tidak percaya akan kewujudan Tuhan dan mereka juga dia tidak mempunyai bukti tentang kewujudannya. Okey, golongan yang ketiga pula ialah golongan agnostic apathetic, iaitu kelompok yang mengambil sikap tidak peduli akan kewujudan Tuhan tersebut. Jadi persoalan tentang kewujudan Tuhan ni ataupun tidak wujud hanyalah bersifat falsafah saja bagi mereka, dan ianya tidak mempunyai apa-apa nilai praktikal serta tidak memberi kesan kepada pengalaman mereka sebagai seorang manusia. Dan golongan yang terakhir sekali ialah golongan agnotism, di mana golongan agnotism ini dia mempersoalkan tentang asas Tuhan itu wujud atau sebaliknya, kerana mereka ini menganggap Tuhan itu adalah istilah yang abstrak saja, ianya dan merupakan perkara yang berbeza kepada individu yang berbeza dalam tradisi agama yang berbeza. Begitu. Jawapan yang jelas dan padat daripada Profesor Madya Dr. Amirah. Seperti yang kita sudah sedia maklum, pengaruh fahaman agnostik ini amatlah dikhawatiri kerana ianya mula membarah dan mampu memberi ancaman akidah seperti penyimpangan akidah kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Malaysia. Di samping pengaruh-pengaruh pemikiran liberal yang lain, maka jika dilihat dalam konteks di dalam Malaysia, golongan agnostik yang manakah ada dalam kalangan masyarakat Malaysia masa kini? Apa pandangan Profesor tentang perkara ini? Jadi secara keseluruhannya, golongan yang terpengaruhi dengan fahaman agnostik dalam kalangan masyarakat Malaysia ini, dia terdiri daripada individu-individu yang mempunyai pandangan skeptikal kepada ajaran Islam sebagai jalan penyelesaian dan permasalahan dunia. Jadi hal ini demikian kerana sangkaan golongan agnostik ini adalah berdasarkan penilaian terhad mereka terhadap kualiti umat Islam di Malaysia yang masih rendah, dan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, jenayah, konflik, perpecahan dan perbezaan berdasarkan agama serta etnik. Okey, sesetengah individu dalam kumpulan ini dia cenderung kepada pemikiran sekular yang menolak kawalan Tuhan dalam bidang sosial, politik, budaya dan negara. Pendek katalah, golongan ini dia cuba untuk memisahkan agama daripada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kerana tidak percaya ajaran Tuhan dapat menyelesaikan segala masalah dalam urusan sosial dan negara. Okey, jadi golongan agnostik dalam kalangan umat Islam di Malaysia ini pula dia terbahagi kepada dua kategori, iaitu golongan agnotism tegar dan golongan agnotism apathetic. Okey, seperti yang kita dah bincang tadi, golongan agnotism tegar ini dia kerana mereka mempunyai sifat skeptikal terhadap ajaran Islam, di mana golongan ini dia akan mempersoalkan ajaran Islam sebagai penyelesaian kepada permasalahan masyarakat. Sikap pesimis golongan ini dia terhadap ajaran Islam dia dikenali sebagai close agnotism, satu pendirian dan pandangan ekstremis yang meyakini bahawa Tuhan dan ajarannya tidak boleh diiktiraf dan disahkan oleh akal manusia. Jadi akibat ajaran agama, Tuhan ni dia jadi tidak bermakna.
Oleh itu, sebarang percubaan untuk merujuk kepada ajaran Tuhan dengan sendirinya akan ditolak oleh golongan ini. Okey, seterusnya golongan kedua pula ialah golongan agnostik apathetik, di mana mereka ni dia tidak mempunyai asas keilmuan ajaran yang dianutnya. Okey, golongan ini diukur mengikut konteks tradisi bermazhab dalam Islam, di mana terdapat tiga golongan, iaitu mujtahid atau pengamal, mukallid mutabbi, pengikut yang mempunyai sebahagian ilmu, dan mukallid amri, iaitu pentaklid buta yang hanya tahu mengikut saja tanpa ada sebarang ilmu. Jadi dalam kes kumpulan agnostik ini terbentuk dalam mukallid amri. Okey, ianya berbeza daripada mukallid mutabbi tadi yang boleh dikategorikan sebagai agnostik pasif, kerana mereka ni lebih cenderung mengikut pendapat mereka tanpa belajar secara serius sebelum tamat pengajian. Okey, dia ikut je, dia tak tahu apa-apa. Jadi bagi para mujtahid pula, mereka ni adalah kalangan ahli dan pengamal, kerana mereka ni ada usaha untuk mereka membuktikan ajaran agama dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jelas sekali Profesor. Terima kasih atas penerangan sebentar tadi. Jadi bagaimana pula kita ingin mengetahui ciri-ciri golongan agnostik ini? Dipersilakan Profesor. Okey, golongan agnostik ini memegang kedudukan neutral apabila berkaitan dengan Tuhan dan kepercayaan agama secara umum. Agnostik ialah mereka tahu sama ada Tuhan itu wujud, tapi dalam masa yang sama mereka juga tidak pasti tentang kewujudan Tuhan. Jadi pada asasnya golongan agnostik ini berada di paras saya tidak tahu. Okey, salah satu ciri utama agnostik ialah mereka ni memegang pendapat bahawa kita manusia tidak dapat mengetahui sama ada Tuhan itu wujud ataupun tidak. Terdapat pelbagai ciri-ciri golongan agnostik ini, tapi suka untuk saya kupaskan dengan lebih mendalam kepada 3 ciri-ciri agnostik yang boleh dilihat dengan sangat jelas. Okey, ciri yang pertama ialah kebanyakan golongan agnostik ini mereka suka menunjukkan diri mereka bahawa mereka adalah berbeza, memamerkan sudut pandangan kepercayaan agnotisme ini dengan cara lantang bersuara mengenai pandangan dan kepercayaan agnotisme. Sesetengah daripada mereka ni akan mempersoalkan secara langsung dalam pelbagai platform media mereka perkara-perkara tentang ketuhanan. Antaranya ialah ketidakadilan Tuhan mencipta manusia hanyalah untuk memasukkan mereka ke dalam neraka, dan mereka akan membahaskan fahaman agnotisme mereka tersebut. Ciri yang kedua pula ialah mereka ni mengambil pendirian bertuhan, tetapi mereka memilih untuk tidak beragama. Sesetengah golongan agnostik ini tahu bahawa Tuhan itu wujud, dan sesetengah daripada mereka percaya akan Tuhan, tapi mereka merasakan bahawa agama itu hanyalah salah satu andaian untuk memberi makna kepada kehidupan mereka. Mereka ni berpandangan bahawa tindak tanduk beragama itu sebenarnya datang oleh manusia sendiri akibat daripada kesukaran untuk mereka memahami kehidupan itu. Ini menyebabkan mereka berasa agama itu tak penting dan hanyalah sesuatu yang membebankan dan mengongkong kebebasan manusia. Pandangan ini selalunya datang daripada mereka yang mengkaji pelbagai jenis agama yang lain. Hal ini kerana mereka mendapati kebanyakan agama di dunia ini mengajar manusia untuk membuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Maka mereka akan mula mempersoalkan kenapa perlu melakukan ibadah seperti macam solat, puasa ataupun pergi ke church. Mereka merasakan yang cukuplah hanya dengan menjalani kehidupan ini dengan sentiasa membuat kebaikan dan menjauhi perkara-perkara yang jahat. Okey. So, ciri yang ketiga pula ialah kebanyakan golongan agnostik ini dia memiliki kecenderungan pada pemikiran yang liberal berdasarkan orientasi seksual mereka. Setengah daripada mereka mempunyai orientasi seksual seperti LGBTQ lah. Dia bertitik tolak daripada naluri mereka sebagai seorang LGBTQ. Mereka akan mula menolak dan mempersoalkan tentang agama, kerana kebanyakan agama melarang mereka menjalinkan hubungan sesama sejenis tu. Jadi mereka akan merasakan agama ini mengongkong dan tidak adil. Dari situ mereka akan mula meragui kewujudan Tuhan dan tidak percaya kepada agama kerana tidak menghalalkan hubungan homoseksual, sedangkan itu bagi mereka dilihat sebagai salah satu daripada hak individu seseorang. Macam tu. Masya Allah, sangat padat dan syarat dengan ilmu baru bagi para penonton dan kita semua supaya lebih cakna akan hal yang begitu serius seperti ini. Terima kasih sekali lagi atas pencerahan sebentar tadi daripada Profesor Madya Dr. Amirah. Seterusnya,
Pasti kita semua tertanya-tanya apakah punca dan kesan gejala agnostisme ini dalam kalangan masyarakat Islam khususnya. Apakah ulasan Dr. Nur Zahirah tentang perkara ini? Dipersilakan Doktor. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, golongan agnostik ini dikatakan lebih cenderung untuk bertindak mengikut kawalan mereka sendiri. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan mereka terjerumus ke arah tersebut. Antaranya adalah mereka mempunyai persepsi bahawa segala kebenaran yang dilihat berpandukan semata-mata hanya dilihat melalui mata. Maksudnya di sini, mereka enggan untuk mempercayai perkara-perkara gaib seperti syurga, neraka, dosa dan pahala. Punca utama inilah yang menyebabkan mereka lebih percaya dengan bukti kewujudan dengan hanya melihat dari segi kebendaan, iaitu disebut seperti material. Saya sangat bersetuju dengan pandangan doktor. Tetapi maafkan saya jika mencelah. Bagaimana pula dari segi kemasyarakatan, bagaimana golongan agnostik ini bercampur gaul di dalam kumpulan sosial melalui fahaman mereka tersendiri? Terima kasih di atas soalan yang menarik daripada saudari pengerusi majlis. Baiklah, dari segi masyarakat, golongan agnostik ini akan membawa impak yang amat negatif di dalam masyarakat. Mereka adalah golongan yang tidak mempunyai matlamat hidup serta akan bertindak menjadi seseorang yang mementingkan diri sendiri. Mengapa dikatakan begitu? Baiklah, perkara ini terjadi kerana sikap mereka itu sendiri yang enggan menerima serta menghadam segala ajaran dan kepercayaan daripada orang lain. Seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, golongan agnostik ini merupakan seseorang yang bertindak mengikut hawa nafsu dan mereka enggan menerima pendapat orang lain. Contoh yang paling jelas yang dapat saya huraikan, tuan-tuan dan puan-puan dapat teliti sendiri dari segi kepercayaan mereka, iaitu mereka ragu-ragu dengan kewujudan Tuhan. Jika hubungan dengan Tuhan pun mereka boleh bertindak sedemikian rupa, ini kan pula hubungan di antara manusia. Sangat bersetuju dengan apa yang diperkatakan dalam hujah Dr. Nur Zahirah sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita bergerak ke bahagian seterusnya, mari kita lihat terlebih dahulu komen-komen daripada para penonton setia yang berada di luar sana. Terdapat satu komen yang amat menarik perhatian saya. Jadi, saya memilih untuk ditujukan buat bintang ilmuwan kita pada hari ini. Komen tersebut berbunyi, bagaimanakah ajaran atau nilai yang diterapkan sedari kecil tidak mempengaruhi kefahaman golongan agnostik ini terhadap kepercayaan mereka tentang kewujudan Tuhan? Bolehkah Dr. Nur Zahirah terangkan berkaitan perkara ini dengan lebih terperinci? Baiklah, terima kasih di atas soalan menarik yang diajukan sebentar tadi. Islam sebenarnya mengajar kepada kita agar menggunakan logik akal semata-mata. Akan tetapi itu tidak bermakna corak asas kita harus diterapkan dengan metodologi yang sama. Sebaliknya, jika kita teliti dari sudut kefahaman, Islam ini sebenarnya tidak menolak secara keseluruhan agar kita berfikir menggunakan akal. Jadi di sini ingin saya tekankan bahawa ajaran sedari kecil itu bagus. Namun begitu, terdapat kepincangan di dalam ajaran tersebut yang mungkin saya boleh katakan individu agnostik ini gagal menyerap segala kefahaman yang diajarkan kepada mereka kerana mereka menganggap bahawa Islam itu adalah salah satu pendidikan formal yang wajib dipelajari sedari kecil, dan ini akan menyebabkan mereka berasa terpaksa untuk menyesuaikan diri di dalam norma ajaran tersebut. Begitu juga dengan bagaimana Islam itu sendiri merupakan agama asal kepada keluarga mereka. Oleh itu mereka akan merasa seperti mereka wajib untuk mempelajari Islam, tetapi tidak mempunyai niat yang benar serta mempunyai tekad di dalam diri untuk mendalami Islam dengan lebih mendalam. Golongan agnostik ini akan membawa kesan dengan memandang rendah serta menganggap Islam itu sebagai salah satu agama yang remeh-temeh. Baiklah,
Saya berharap saya telah memenuhi segala kehendak jawapan daripada para penonton kita. Semoga ilmu yang dibekalkan oleh Allah buat saya dapat saya kongsikan lagi dengan para penonton yang sedang menonton sekarang ini dan mungkin pada masa yang akan datang. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala kekurangan itu adalah datang daripada kelemahan saya sendiri. Baiklah, saya serahkan kembali majlis ilmu ini kepada saudari Da'i Syamimi. Terima kasih. Alhamdulillah, sungguh hebat sekali jawapan-jawapan daripada para ilmuwan kita. Benarlah kata-kata Dr. Nur Zahirah sebentar tadi, agama itu secara amnya tidak membebankan kita. Sebaliknya, seseorang itu yang menganggap serta menjadikan agama itu sebagai satu kesulitan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, dengan kesuntukan masa yang ada, ingin saya bacakan pendapat-pendapat para penonton kita berkaitan topik akidah yang dibincangkan pada hari ini sebelum majlis ilmu kita melabuhkan tirai. Daripada saudari kita Zahirah Mac Wilson di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustazah TV9 ada menyatakan langkah-langkah menangani gejala agnostisme yang boleh dilakukan oleh kepimpinan masyarakat dan institusi masjid seperti membentuk organisasi khas dalam membantras dengan mengawasi aktiviti-aktiviti pemesangan akidah. Selain itu, dia ada menyatakan memperkasakan majlis-majlis ilmu dan penerangan soalan kebenaran akidah kepada masyarakat setempat agar mereka dapat memahaminya. Akhir sekali, mengadakan unit bimbingan dan kaunseling di masjid-masjid tempatan. Daripada saudari Non Hilofa ada mengatakan ibu bapa adalah tunjang utama dalam menjalankan langkah pencegahan gejala ini. Dia ada menyatakan peranan ibu bapa untuk menangani isu akidah ini dengan membekalkan diri dengan ilmu keibubapaan yang cukup, meluangkan masa bersama keluarga secara kerap agar ahli keluarga terutamanya anak-anak akan mendapat perhatian dan kasih sayang yang secukupnya. Selain itu, dia ada menyatakan membekalkan penerapan ilmu agama yang secukupnya dan berterusan serta menegaskan aspek moral dan akidah kepada anak-anak. Saya ada sedikit penambahan untuk menangani gejala agnostisme ini dengan merancang strategi dakwah yang efektif dan bersepadu dari golongan ulama dan ilmuwan kita. Seperti analoginya, kita perlu mempromosikan dan melahirkan lebih banyak golongan pendakwah yang telus, terlatih agar lebih peka, inovatif dan unik supaya seluruh golongan umur dalam masyarakat lebih jelas memahami agama Islam itu adalah benar, sempurna dan indah serta mampu disebarkan secara meluas. Di samping itu, kita perlu mengelakkan pendekatan dakwah yang tidak dianjurkan ajaran Islam seperti tidak berhikmah ketika menyampaikan, berfikiran sempit dan jumud yang hanya mementingkan pada soal dosa dan azab sesaan yang tanpa disedari mengakibatkan Islam itu dipandang serong dan buruk kerana dilabel merumitkan. Akhirul kalam, fahaman agnostik merupakan salah satu ancaman kepada Muslim melalui keyakinan terhadap Islam. Implikasi negatif fahaman ini dapat diibaratkan seperti sekam di dalam api. Secara halus dapat merosakkan tembok akidah umat Islam. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat di kaca televisyen, ada 4 bentuk pengukuhan akidah yang perlu diambil perhatian. Jutaan terima kasih sekali lagi kepada para panel ilmuwan kita, Profesor Madya Dr. Amira Atikah dan Dr. Nur Zahirah atas bakti perkongsian ilmu yang bagi saya amat bermanfaat. Semoga Allah merahmati kita semua di dalam taman syurga ini dan meridai segala perbincangan hari ini. Sehingga bertemu lagi kembali jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala pada minggu hadapan dengan waktu dan siaran yang sama. Saya labuhkan tirai kita pada minggu ini dengan Assalamualaikum.